Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah hari ini kami di Perlis ni merupakan hari yang bertuah juga lah, sebab kerana masjid-masjid sudah dibuka sepenuhnya dengan pematuhan SOP untuk solat, dan pagi tadi ramai yang telah pergi solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Permulaan hari kita patut mulakan dengan penuh kebaikan. Kebaikan yang terbesar ialah dengan kita memulakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan solat subuh. Walaupun sah solat subuh itu di rumah, tetapi solat subuh di masjid adalah mempunyai fadilat yang besar. Dengan solat berjamaah, kemudian diikuti dengan zikir dan seumpamanya. Lebih baik lagi jika kita bangun lebih awal untuk kita menunaikan qiyamul lail, tahajud, dan berdoa memohon pertolongan Allah, dan kemudian kita ikuti dengan solat subuh di masjid. Okey, tak tahu negeri lain mungkin masih lagi tak boleh solat, tapi alhamdulillah kami di Perlis ni tolong doakan. Kes sangat sedikit, ada masa kosong, ada masa 2, 3 dan sangat terkawal, alhamdulillah. Okey, hari ini lah kita akan sebut hadis Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Aisyah merupakan wanita yang bijak, dan melalui Aisyah radhiyallahu anha lah banyak kita mengetahui hukum hakam yang bersifat hubungan rumah tangga khususnya, dan selainnya jugalah. Kerana Aisyah ini dengan kebijaksanaannya, kecerdikannya, dia meriwayatkan hal-hal yang diperlukan, walaupun benda itu agak, kalau secara kadang-kalanya agak privacy, ada perkara yang memabitkan kehidupan sendiri. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan riwayat-riwayat ini untuk membolehkan kita mempelajari hukum hakam syarak daripadanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'muruni fa'attaziru wa yubashiruni wa ana haid. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini ialah lafaz dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'muruni fa'attazir. Nabi SAW itu memerintahkan aku, maka aku pun memakai kain yang kemas. At-tazir ni izar, yakni dia pun dia pakai kain antara pusat dengan lutut lah, ataupun pakai ataupun menutupi bahagian kemaluan, bahagian utama kemaluan. Walaupun sebahagian kitab sebut pusat dan lutut, tapi sebab izar itu, tapi yang penting dia menutup bahagian kemaluan itu. Wa yubashiruni wa ana haid. Kemudian baginda menggauliku sedangkan aku haid. Ini setelah Aisyah menutup bahagian tersebut, maka Nabi SAW menggaulinya dalam keadaan dia haid, yakni bukan bersetubuh, tapi dalam bahasa kita yakni menggauli ataupun bercumbu-cumbuan dan seterusnya, hubungan suami isteri. Nabi SAW ialah Nabi yang dihantar kepada manusia untuk manusia contohi. Kalau Nabi ini malaikat, maka kita tak ada contoh bagaimana nak menjalani kehidupan. Manusia ini dia hidup, dia makan, dia minum, dia mempunyai isteri, dia bergaul dengan isteri, dia menyutubuhi isteri, dia menghendaki, kalau dia tidak bersetubuh pun dia mungkin berasmara dengan istrinya dengan berbagai-bagai cara. Hal-hal yang seperti ini memerlukan hukum hakam, yang mana hukum hakam ini contoh teladannya ialah Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menghantar nabinya yang manusia, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Katakanlah aku ini manusia yang seperti kamu, diwahyukan kepadaku. Yani nabi itu manusia,
Bila dia manusia, dia mempunyai segala yang ada pada manusia. Bukan manusia yang sonsang. Nabi adalah manusia yang normal. Kalau ada orang lelaki tu kononnya warak sampai perempuan pun dia tak rasa apa, itu bukan manusia yang normal. Itu manusia yang ada kecacatan pada perasaan dan kecacatan pada rasa seksnya. Kalau seorang lelaki normal tengok perempuan, dia akan ada nafsunya. Demikian perempuan yang normal. Melainkan dia sonsang, dia cross, apa, dia nak sama-sama gender, itu cerita lain lah. Tapi manusia yang normal, dia ada isteri, ada perasaan pada perempuan, ada nafsu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia haid. Apabila dia haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dia pakai kemas pakaian dia tu, wa yubashiruni wa ana haid, dan baginda menggauli aku sedangkan yang ni menggauli ni berpelukan, melakukan hal-hal suami isteri sedangkan dia haid. Melainkan kita tahu tidak melakukan persetubuhan lah, kerana Nabi SAW menyuruh untuk menutup bahagian itu. Pada masyarakat dahulu dan juga pada sebahagian ajaran agama tertentu, dia ada khurafat ataupun ada pemahaman yang pelik berhubung dengan wanita yang haid ini. Mereka anggap wanita yang haid ni kena ada ajaran yang bila haid wanita kena bubuh kunyit di muka dia. Pelik kan. Ada yang haid wanita tu kena duduk asing, makan pun tak boleh sekali, kau kena makan asing. Semua khurafat ini ada. Tapi bila Islam datang, Islam buang khurafat ni. Islam buang khurafat ni. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan juga Amal lagi Ibn Hibban dan seumpamanya, menyatakan bahawasanya apabila dia berkeadaan dalam haid, dia kata kuntu ashrabu wa ana haid wa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fi. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu ashrabu wa ana haid. Aku minum dalam keadaan aku haid. Aku minum, Nabi minum, Aisyah minum dalam keadaan dia haid. Dia kata wa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bagi bekas aku minum tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayad'u fahu fi mawdi'i fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut dia, mulut baginda pada bekas tempat mulut aku tu. Kenapa Aisyah nak sebut hal tu? Kerana Aisyah nak bagi tahu bahawasanya tak ada apa-apa wanita haid ni, air liur dia ke, badan dia ke, peluh dia ke, tak ada apa-apa, tak ada. Yang tak boleh ialah melakukan jima' dengannya. Lepas tu Aisyah kata wa ata'arraqul arqa wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu fi mawdi'i fi. Aku gigit daging. Kemudian aku dibagi, sedangkan aku haid, aku bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil gigit bekas tempat aku gigit tu, kan. Dalam hadis tadi dalam riwayat apa tu, fayashrab, kemudian Nabi minum. Yang dalam riwayat ni sebagai riwayat kata kemudian dia bila Aisyah letak bekas tu dan minuman tu, Nabi letak di mulut tempat Aisyah tu, minum. Ni daging Aisyah gigit, bagi kat Nabi, Nabi gigit tempat gigi Aisyah gigit tu. Artinya tidak ada sebarang orang panggil pantang larang orang wanita yang haid ini, melainkan soal jima'. Okey. Para ulama bincang sebenarnya nak pergi hal itu. Kita tahu kenapa Nabi buat hal itu semua, kerana Nabi tahu kita semua perlukan hal. Allah hantar nabinya bersifat manusia, ada nafsu kepada wanita. Jangan pula ada orang kata Nabi ni tak ada nafsu pada wanita. Dia ingat Nabi ni sonsang ke apa. Ada hadis Nabi SAW, Nabi melihat wanita, fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa. Aku melihat marrat bi fulanah fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa. Lalu di hadapan aku seorang wanita berkenaan, kata Nabi,
Rawi tak mau sebutlah nama wanita itu. Fawaqa'a fi qalbi syahwatin nisa, maka berlaku di dalam jantung hatiku syahwat kepada perempuan. Nabi kata, Nabi tengok perempuan dalam syahwat. Kemudian Nabi dapatkan isterinya. Demikian Nabi kata, fakadzalika fafa'alu, macam itulah kamu buat. Jadi kalau ada syahwat, kamu dapat isteri. Sebab tu maka isteri tu nak kena sentiasa cantik, nak kena sentiasa menimbulkan rasa kehendak suami tu. Kalau dia tengok di jalanan cantik, balik rumah dia tengok, tengok pun malas nak tengok. Jadi tak ada fungsi lah untuk mengatasi masalah-masalah keperluan seorang lelaki. Demikian jugalah sebaliknya kan. Kalau wanita tu tengok di jalan handsome je kan, tengok balik rumah tu dia kan dengan tengok pun masa malas nak tengok, macam lelaki sumo kan. Payahlah kan. Macam tu juga tengok perempuan cantik kan, balik rumah tu tengok dengan muka serabut ya. Macam mana kan? Tidak berfungsi sebagai isteri, sebagai suami juga. Okey, balik kepada hal yang saya bincangkan. Para ulama telah ijma' bahawasanya haram untuk berjima' dengan isteri ketika isteri sedang haid. Haram untuk berjima' dengan nas Al-Quran, fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrubuhunna hatta yathurna. Jangan kamu mendekati wanita ketika mereka haid, dan jangan kamu hampiri mereka sehingga mereka bersih. Hampiri ini melakukan hubungan seks dengan mereka sehingga mereka bersih. Okey. Kemudian mereka semua sepakat lagi, para ulama, antara atas daripada pusat dan bawah daripada lutut, bahagian-bahagian ni tidak menjadi masalah. Bahagian-bahagian ni tidak menjadi masalah. Dan maksudnya kalau satu isteri tu telah pakai kain yang menutupi pusat dengan lutut, kalau nak buat apa pun atas daripada dua bahagian ni tak apa. Ataupun kalau nak bergaul dengan isteri pun di atas lapik antara pusat dengan lutut ni tidak menjadi masalah. Ini juga mereka sepakat dalam hal ni. Okey. Cumanya mereka berbincang tentang macam mana antara pusat dengan lutut. Ya, ni kawasan ini. Bolehkah masa haid suami bermesra dengan kawasan tersebut? Okey. Sekurang-kurangnya ada 3 pandangan para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama dinasabkan kepada Ibnu Abbas, kepada Aisyah radhiyallahu anha sendiri, di mana menyatakan semuanya boleh melainkan ilaj fil farj. Yakni yang tak boleh ialah tenggelam kemaluan lelaki di dalam kemaluan perempuan. Lain daripada itu dia boleh. Tak ada masalah. Maksudnya dia jangan berlaku jimak saja. Kalau setakat dalam bahasa kita je lah, dia menggesel ke apa semua, tapi selagi tidak tenggelam kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, tidak termasuk di dalam larangan. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah menyatakan bahawasanya tak boleh, diharamkan, melainkan diharamkan antara pusat dengan lutut. Tak boleh. Maksudnya antara pusat lutut mesti bertutup. Kalau dia nak raba ke apa tapi berlapik, itu tak ada isu. Tapi dia antara kawasan tu tak boleh. Kena ada kain. Seperti hadis Aisyah tadilah. Ini pendapat daripada mazhab Malik, qaul mazhab Syafi'i, dan qaul juga di dalam Abu Hanifah. Ada pendapat yang demikian, dan pendapat itu kita tengok agak popular dalam kitab-kitab fiqh. Okey. Pendapat yang ketiga, dia menyatakan ini bergantung kepada diri individu tu. Kalau sekiranya dia dapat kontrol diri dia, antara pusat dengan lutut pun, tapi dia dapat kontrol, dia confirm dia tak akan jimak, walaupun dia nak bermesra dalam kawasan tu, kalau dia boleh kontrol, maka dia dibolehkan. Jika dia jenis tak boleh kontrol, kalau dia buat main kawasan tu, memang dia akan lajak kepada jimak, maka
orang yang seperti ini diharamkan daripada awal, termasuk larangan ini seperti saddu zara'i. Alasannya kerana Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat, satu Aisyah menceritakan tentang Nabi SAW mencium baginda, menciumnya ketika puasa. Dan satu mencerita Nabi bergaul dengannya ketika dia haid. Aisyah kata, ayyukum yamliku irabahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irabah. Siapa yang dapat kontrol kemaluannya seperti mana Nabi dapat kontrol kemaluannya. Maksudnya, kalau awak boleh kontrol, tidak menjadi masalah. Ini pendapat yang ketiga. Dan mereka berdalil lagi kerana seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, uqabbil wa ana saim. Satu orang tua datang, syaikhun datang kepada Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnad. Nabi kata, na'am, boleh. Lepas tu datang orang muda, dia kata, uqabbil wa ana saim. Aku cium dan sedangkan aku berpuasa. Nabi kata, la. Nabi kata, tak. Menyebabkan sahabat tengok, kenapa ada dua jawapan. Tadi kata boleh, ni tak boleh pula. Apa Nabi kata? Nabi kata, inna syaikha yamliku nafsahu. Kerana orang tua tu dapat kontrol diri dia. So whatever, yang penting pendapat yang ketiga menyatakan jika boleh kontrol antara pusat dengan lutut pun tak akan berlaku jima, maka dibolehkan. Jika dia tak boleh kontrol, maka dia tak dibolehkan. So kita ada tiga pendapat dalam hal ini. Mungkin pendapat yang ketiga tu nampaknya macam ada rasional dia yang kuat, ataupun jika sesiapa yang dalam bab dia memilih pendapat dalam mazhab umpamanya. Pendapat yang ketiga ni disebut oleh sebelum tu, pendapat yang ketiga ni disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dan sebahagian kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Juga menyebut ulama mazhab Syafi'i juga ada menyebut pendapat ni. So sesiapa yang melihat dirinya berada dalam kawasan mana, ataupun dia tak, kalaulah dia langsung tak ada terdesak diri dia boleh untuk duduk dengan isteri dia antara pusat dengan lutut. Dia ada pakaian, dan kemudian of course dia akan tidur dengan isteri dia kan. Jadi tak ada masalah lah dia nak berpelukan dalam keadaan itu, ataupun dengan kaul-kaul yang saya sebutkan tadi. Dengan yang penting hendaklah memastikan tidak boleh berlakunya jima', kerana itu adalah sepakat tentang pengharamannya. Ini adalah hukum yang penting yang mungkin kita sebut kerana akan membabitkan ramai orang kan. Ada orang ada 1, 2 isteri, 3 isteri, 4 isteri. Mungkin yang ada banyak isteri tu banyaklah option dia, tetapi bagi yang ada 1 isteri tu, mungkin dia akan itu keperluan dia. Kadang-kadang dia balik daripada jauh, tak ada, itu dia isteri dia perlukan isteri dia. Kaul-kaul yang berbagai-bagai ini akan dapat memberikan ruang kepada manusia untuk mengamalkan agama. Yang penting kita semua pasti syarak mengharamkan menjima' isteri ketika di dalam keadaan haid. Okey, itu jelas. Air kurang daripada 2 kol lah. Hari tu kita dah bahas kan. Pendapat yang kuat bagi kita ialah pendapat selagi mana tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka air itu adalah bersih. Boleh tak isteri tidur berasingan dengan suami sebab tak tahan bau? Asalnya kalau sebenarnya isteri boleh bukan saja tidur berasingan suami, jika suami itu terlalu menyakitkan dia, sama ada bau ke keadaan ke, yang dia tak tahan, dia boleh bukan saja berasingan. Masa dia duduk dengan suami memang dia kena patuhi suami, tapi dia boleh pergi ke step yang lain. Dia boleh juga minta perpisahan sebenarnya. Bukanlah saya galakkan apa, tapi saya nak menceritakan tentang peruntukan. Sebab itu hadis yang kita isteri Sabit bin Qais apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, la a'tibuhu fi dinihi wala fi khuluqihi walakinni akrahul kufra fil Islam. Aku tak petikai agama dia, aku tak petikai akhlak dia, tapi aku tak suka kufur dalam Islam. Maksud derhaka suami. Maksud dia tak boleh tahan hidup dengan suami dia. Nabi SAW bagi peluang. Nabi kata ataruddina hadiqatahu, kau mau bagi balik ke mahar dia? Dia bagi kebun tu, kau bagi balik ke? Pasal itu mahar dia.
Dia kata, naam. Nabi pun panggil suami dia. Nabi kata, ambil balik kebun kau dan talak isterimu. Demikian menyebabkan para ulama seperti Al-Imam Ibn Qudamah dan Al-Mughni dan selainnya menyebut, jika wanita merasakan tak dapat tahan dengan hidup dengan suami itu, sama ada perangai dia pengotok sangat ke, ataupun cakap dia tu teruk sangat ke, dia sebenarnya boleh untuk meminta supaya dia dipisahkan daripada suami dia. Tapi taklah nanti benda kecil-kecil pun nak minta berpisah, tak padan lah kan. Tapi maksudnya kalau dia ada alasan yang kuat, misalnya dia tak dapat lah nak tidur dengan suami dia ni, tak dapat tidur dia macam, ataupun tak dapat tahan dengan perangai teruk sangat, isap rokok bau sampai isteri dia pun terpaksa sedut bau asap rokok. Bolehkah isteri minta cerai kerana suami merokok yang mana dia rasa membahaya kesihatan dia? Boleh. Dia boleh tuntut dia mahkamah. Dia ada argument yang kuat. Bolehkah bersihkan air mazi dengan tisu? Boleh bersihkan air mazi dengan tisu. Tapi jika dia ada air, dalam hadis tu Nabi SAW kata, falyaghsil dzakarahu wal yatawadda. Basuh zakarnya dan berwuduk. Tapi kalau dia dah ada tisu dia, dan dia boleh bersihkan dengan tisu. Ada pasal wine, ada, cuba tengok video saya ada bahas, dia juga panjang sikit, nanti kita akan sampai juga bab tu tentang benda yang bertukar sifat daripada chemical transformation, berlaku transform chemical. Okey, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.